Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Dalam pertemuan yang lepas ini yang kita pelajari tentang huruful jar, dan ia terkadang diterjemahkan dengan maksud preposition, tapi hakikatnya pembahasan huruf jar di dalam bahasa Arab lebih luas dibandingkan dengan apa yang kita jumpai di dalam preposition bahasa Inggris. Dan dalam pertemuan yang lepas yang kita kupas sebagai contoh adalah perkataan fi yang bermaksud di, yang bermaksud di dalam atau pada. Sebagai contoh misalnya Muhammadun fil masjid, Muhammad di masjid, Muhammad di dalam masjid, atau terkadang diterjemahkan dengan maksud Muhammad ada di masjid, Muhammad berada di dalam masjid. Dan bahasa Arab bahasa yang ringkas sehingga tidak diperlukan perkataan ada di dalam ungkapan bahasa Arab, tidak diperlukan perkataan berada. Maka perkataan ada, perkataan berada itu adalah perkataan yang biasa kita gunakan dalam bahasa Melayu yang kurang banyak dijumpai di dalam penggunaan bahasa Arab. Contoh yang kedua adalah Abdullahi fil masjid. Abdullah ada di masjid. Abdullah berada di masjid. Maryamu fil masjid. Maryam ada di masjid. Al-kitabu fil masjid. Kitab ada di dalam masjid. Dan ini juga di antara contoh-contoh yang kita pelajari dalam pertemuan yang lepas. Muhammadun fil Madinah. Muhammad ada di Madinah. Sama ada perkataan Al-Madinah, maksudnya adalah Madinah Nabi SAW, atau perkataan Madinah bermaksud bandar. Dan di dalam Al-Quran kita jumpai beberapa kali disebutkan perkataan Madinah. Sebahagian dari perkataan Madinah yang ada di dalam Al-Quran maksudnya adalah Madinah Nabi. Sebahagian dari perkataan Al-Madinah di dalam Al-Quran maksudnya adalah Madinah Nabi, negeri yang kita kenal sehingga sekarang dengan nama negeri Madinah. Dan sebahagian perkataan Madinah di dalam Al-Quran digunakan untuk maksud negeri atau bandar. Negeri atau bandar. Maka ketika kita jumpai perkataan ini dalam kisah Nabi Musa, tentu kita tidak pahami dengan maksud Madinah Nabi, tapi ia merujuk kepada bandar, negeri di Mesir pada masa Nabi Musa. Maryam fil mihrab. Maryamu fil mihrab. Kita dah pelajari bahwa dalam Al-Quran hanya ada satu nama perempuan yang disebut, yaitu Maryam. Dan kita pun dah tahu perkataan al-mihrab. Contoh yang ketiga, Ummu Musa fil bait. Ummu Musa fil bait. Ibu Musa ada di rumah. Perkataan al-bait di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk maksud rumah, tempat tinggal,
Dan perkataan al-bait juga di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk maksud rumah Allah. Itu Ka'bah. Seperti di dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan kepada rumah ini. Rumah yang dimaksud adalah Baitullah, Ka'bah. Adamu fil jannah. Adam ada di al-jannah. Dan perkataan jannah, jannah, perkataan jannah di dalam Al-Quran, ia digunakan untuk dua makna, dua maksud. Maksud yang pertama, maksud yang paling banyak kita akan jumpai di dalam Al-Quran, perkataan jannah digunakan untuk maksud syurga. Syurga. Dan perkataan jannah terkadang di dalam Al-Quran digunakan untuk maksud kebun, taman atau kebun. Seperti di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang pemilik kebun, dua orang pemilik kebun, ya, di mana dalam surah Al-Kahfi di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah cerita tentang pemilik kebun yang tidak beriman dengan firman-Nya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Lalu dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia zalim, dalam keadaan dia menganiaya dirinya sendiri. Perkataan jannah dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk maksud surga, kebun, taman di akhirat. Terkadang digunakan untuk maksud taman, kebun di dunia. Oke. Al-mu'minu fil jannah, al-mu'minu fil jannah, al-musyriku fin nar. Orang yang beriman di dalam surga, orang yang musyrik di dalam neraka. Al-insanu fil ard. Al-insan, manusia ada di bumi, manusia berada di bumi. Al-malaikatu fis sama, para malaikat ada di langit. Kemudian pada baris yang terakhir, hudallahi fil Qur'an. Apa maksud hudallah? Petunjuk Allah. Ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, al-hikmatu fil Quran, al-hikmah atau kebijaksanaan ada di dalam Al-Quran. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan baru. Pembahasan baru tajuknya adalah ad-dhamair. Pembahasan baru tajuknya adalah ad-dhamair. Ia boleh kita terjemahkan dengan maksud kata ganti nama. Kata ganti nama, dia, saya, engkau, kami, mereka. Ini pembahasan tentang ad-dhamair, kata ganti nama. Apa yang akan kita pelajari pertama kali adalah perkataan huwa dan hiya. Perkataan huwa dan perkataan hiya. Maaf, Puan? Dapat. Boleh. Kuat ya kan? Angkat tangan. Oke. Angkat sedikit. Oke, betul. Kita ada perkataan huwa, kita ada perkataan hiya. Kita akan pas di sini. Mau ajak gimana? Mau cari kawan? Hah? Tunggu. Oke. Perkataan yang pertama adalah Ada klien lagi gitu kan? huwa. Perkataan yang kedua adalah hiya. Huwa dengan hiya. Sama ada Tak, perkataan hiya kita tulis dengan dia
titik ataupun tidak. Eh, Ada titik ataupun tidak itu adalah seni penulisan. Ada titik ataupun tidak pada huruf ya, dia adalah seni kaligrafi, di mana sebahagian dari kaligrafi tidak memberikan titik pada huruf ya, pada perkataan hiya, sebahagian memberikan titik pada perkataan hiya, maka sama ada diberikan titik ataupun tidak, dalam mushaf Al-Quran kita akan baca hiya. Oke. Dua perkataan ini. Dalam bahasa Melayu, dua perkataan ini maksudnya adalah sama. Dia. Dia. Atau ia. Huwa dengan hiya. Dalam bahasa Melayu, ia diterjemahkan dengan maksud yang sama. Huwa bermaksud dia. Hiya juga bermaksud dia. Karena dalam bahasa Arab ada perbezaan jantina, ada maskulin dengan feminin. Pada perkataan huwa dan hiya, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka huwa bermaksud he dan hiya bermaksud she. Huwa bermaksud he, hiya bermaksud she. Dan lebih dari itu, dalam bahasa Arab, perkataan huwa selain bermaksud he, dia juga boleh digunakan untuk maksud it. Maknanya dia boleh juga digunakan untuk benda. Huwa boleh digunakan untuk benda juga. She, hiya digunakan untuk maksud she, atau digunakan juga untuk maksud it. Artinya huwa boleh digunakan untuk manusia, boleh digunakan untuk benda. Hiya boleh digunakan untuk manusia, boleh digunakan untuk benda. Huwa boleh digunakan untuk Allah. Huwa boleh digunakan untuk Allah. Huwa yang bermaksud he boleh digunakan untuk Allah. Kita akan pelajari beberapa contoh. Kita pelajari beberapa contoh. Misalnya perkataan huwa. Di antara perkataan huwa yang kita hafal dalam Al-Quran ada pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul. Apa maksud qul? Qul bermaksud katakanlah. Kita belum lagi pelajari ini, tapi ia adalah ungkapan yang kita dah hafal dan kita lazim baca dan kita faham maknanya. Qul maksudnya adalah katakanlah. Dalam tata bahasa Arab modern, jika kita tulis perkataan qul, maka kita akan berikan titik dua. Dalam Al-Quran tidak ada. Al-Quran ditulis mengikut kepada kaidah penulisan Al-Quran, tapi dalam penulisan bahasa Arab modern, selepas qul akan ada titik dua untuk menunjukkan apa ungkapan yang kita disuruh untuk mengucapkannya. Qul, katakanlah. Huwa, dia. He. Dia adalah Allah. Qul huwa Allah ahad. Ahadun. Ahad. Satu. Katakan dia Allah satu. Huwa Allah ahad. Dari sini kita memahami bahwa perkataan huwa digunakan untuk maksud dia. Dan dalam ayat ini perkataan huwa digunakan untuk Allah. Oke. Jika kita tulis contoh yang lain untuk perkataan huwa, misalnya kita ungkapkan dia adalah Muhammad. Dia adalah Muhammad. Kita dah pelajari bahwa dalam bahasa Arab tidak diperlukan perkataan adalah. Dalam bahasa Arab tidak diperlukan perkataan adalah, maka boleh terus kita tulis huwa Muhammad.
huwa Muhammad. Bermaksud dia adalah Muhammad. Huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Dia adalah utusan Allah. Huwa Muhammad. Huwa Rasulullah. Dia Muhammad. Dia adalah utusan Allah. Ini perkataan huwa. Oke, contoh yang lain. Kita dah pelajari perkataan haza. Apa maksud haza? Haza, ini. Jika kita mahu mengungkapkan misalnya, ini adalah Ibrahim. Dia adalah kekasih Allah. Ini adalah Ibrahim. Dia kekasih Allah. Jika kita tulis terjemahannya, ini adalah Ibrahim. Dia kasih Allah. Oke. Sebelum kita terjemahkan, kita akan analisa terlebih dahulu. Perkataan adalah dalam bahasa Arab tak perlu disebut. Perkataan adalah dalam bahasa Arab tak perlu disebut. Kemudian sebelum kita mulakan untuk menerjemahkan ayat, kita kaji terlebih dahulu adakah dia maskulin atau feminin. Selepas kita tahu, barulah kita tentukan adakah kita akan gunakan haza atau hazihi. Selepas kita tahu bahwa kita tengah berbicara tentang Ibrahim, maskulin, maka kita akan gunakan haza, haza Ibrahim. Haza Ibrahim. Haza Ibrahim. Huwa Khalilullah. Huwa Khalilullah. Hadza Ibrahim huwa Khalilullah. Oke. Sekarang kita dah tahu tadi perkataan huwa dan hiya bermaksud dia. Huwa digunakan untuk lelaki, maka dalam bahasa Inggris dia bermaksud he. Dalam bahasa Inggris perkataan huwa bermaksud he. Perkataan hiya bermaksud she. Oke, sekarang jika kita nak gunakan ungkapan ini adalah Maryam. Ini adalah Maryam. Ini adalah Maryam. Dia adalah ibunda Isa. Dia adalah ibunda Isa. Oke. Yang pertama, kita tengah bicara tentang Maryam. Feminin ke maskulin? So, apa yang akan kita gunakan untuk perkataan ini? Hazihi. Oke, kita akan tulis hazihi. Apa bahasa Arab adalah? Tak perlu. Hazihi. Hazihi ini. Hazihi Maryam. Hazihi Maryam. Dia adalah, apa dia? Kenapa hiya? Kenapa tidak gunakan huwa? Kenapa feminin? Kita akan gunakan hiya. She. Hiya.
ibu kepada Isa. Ummu, ikut tata bahasa Arab yang betul, dibaca ummu. Dalam pertuturan tak kisah, kita nak cakap Ummi Aisyah ke, Umma Aisyah ke. Dalam bahasa pertuturan, baris tak berapa orang ambil berat. Dalam bahasa penulisan, kena betul. Hiya Ummu Isa. Dia adalah ibunda kepada Nabi Isa. Jadi ada huwa, ada hiya. Oke. Contoh yang lain lagi. Ini adalah istri Fir'aun. Ini adalah istri Fir'aun. Dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dia adalah seorang wanita beriman, perempuan beriman. Oke. Ini adalah istri Fir'aun. Dia adalah seorang perempuan beriman. Maskulin ke feminin? Tapi ada nama Fir'aun? Sebab yang kita tengah cakap adalah istri. Maka apa yang akan kita gunakan untuk perkataan ini? Oke, kita akan gunakan hazihi. Hazihi. Hazihi imra'atu Fir'aun. Oke, saya akan tulis perkataan imro'ah ikut kepada metode penulisan Al-Quran. Imro'ah ditulis dengan huruf ta. Imro'ah. Imro'ah. Ini huruf Hamzah. Imro'atu Fir'aun. Mana perkataan adalah? Tak diperlukan perkataan adalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tidak diperlukan perkataan adalah, maka ketika kita jumpai dalam terjemahan Al-Quran, perkataan adalah itu adalah tafsiran tambahan untuk mempercantik ayat terjemahan untuk membantu kita memahami. Oke, dia adalah seorang perempuan beriman. Iya. Mana perkataan adalah? Tak perlu. Mana perkataan seorang pun tak perlu. Perkataan perempuan pun tak perlu. Hanya tambahkan ta marbutoh sahaja, dia sudah bermaksud seorang perempuan. Hiya mukminah. Hiya mukminah. Hiya mukminatun. Dia adalah seorang perempuan yang beriman. Mukminah, satu orang perempuan beriman. Mukminah. Hadhihi imra'atu Fir'aun. So, ini penggunaan perkataan hadza dengan hadhihi. Okey. Yang hadhihi umratu itu dia punya the tanda tu what is it called? Di atas huruf alif ni. Di atas huruf mim ke? Di atas huruf mim ini sukun. Ini nama sukun. Sukun terkadang ditulis bulat. Terkadang seperti huruf ha, si terbalik. Huruf mati, betul?
untuk tanda bahwa dia mati. Maka dibaca hazihi im mati, bukan ma mimu. Ma mimu itu hidup, dengan ini im. Maka dia mati. Oke, contoh nih. Ini masjid. Ini masjid, ma. Ini seperti Muhammad, maka dia hidup. Ada baris, ada harokatnya. Ada konsonan, ada apa, huruf vokal ya. Huruf vokal selepasnya. Konsonan ke vokal ya? Oh, vowel. Oke. E, I, U. Oke. Oke. Ma, mu. Kemudian contohnya juga mi. Mi contohnya perkataan miskin. Tuh. Ma berbaris. Sedangkan perkataan lam, misalnya, lam yalid wa lam yulad. Lam. Maka mimnya mati, tidak berbunyi. Tidak berbunyi ma, mi, mu. Itu adalah tanda sukun, mim sakinah. Tanda sukun terkadang ditulis bulat. Dalam mushaf Al-Quran yang biasa kita gunakan, dia ditulis seperti huruf Si yang terbalik. Oke. Ini ada pada contoh perkataan Fir'aun. Mukminah. Ada pada perkataan huruf Hamzah ini sukun juga. Fir'aun, hiya mukminah. Oke. Sekarang kita contoh perkataan itu. Oke. Itu. Itu adalah Isa. Itu adalah Isa. Dia adalah seorang nabi. Itu adalah Isa. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul. Dia anak lelaki Maryam. Oke. Boleh try tulis dan coba tuh terjemahkan. Yang mana satu? Itu dah. Sudah. Ini dengan itu. Oke. Galika. Oke. Kita untuk kita mudah, maknanya kita akan tahu bahwa dalam bahasa Arab tidak perlu ada perkataan adalah, ya. Tidak ada perlu ada perkataan adalah, tidak perlu ada perkataan seorang, tidak perlu. Ini tambahan bahasa Melayu nih. Ya. Kemudian perkataan anak lelaki. Kata anak lelaki dia boleh jadi satu perkataan. Anak lelaki dia satu perkataan. Oke. Boleh tulis terjemahannya dalam bahasa Arab? Nah, macam mana? Tulis ikut yang tadi atas tuh. Oke, ada yang nak try tulis? Boleh? Ikut urutan. Ikut kata per kata, tapi
Dalam bahasa Arab tak perlu ada perkataan adalah. Dalam bahasa Arab tak perlu ada perkataan seorang, mana mudah. Lebih ringkas dalam bahasa Arab. Kita hanya perlu dalam bahasa Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 perkataan dalam bahasa Arab. Terjemahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. So, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mungkin hanya 9 perkataan. Dzalika Isa, huwa nabi, huwa rasul, wa ibnu Maryam. Oke, betul. Sudah pandai dah semua? Oke. Nabi. Nabi. Oke, berarti itu Isa. Apa bahasa Arabnya tadi? Dzalika Isa. Dia adalah seorang nabi. Huwa nabi. Dia adalah seorang rasul. Huwa rasul. Dia adalah anak lelaki Maryam. Wa ibnu Maryam. Oke. Sekarang saya tulis. Dzalika. Dzalika. Itu adalah Isa. Itu adalah Isa. Dia adalah seorang nabi. Dalam bahasa Arab modern ada koma, dalam Al-Quran tak ada koma. Dalam Al-Quran ada tanda wakaf, tak ada koma. Dzalika Isa huwa nabi. Huwa nabi. Huwa rasul. Huwa rasul. Dia adalah anak lelaki Maryam. Huwa ibnu Maryam. Oke. Ini dia lebih kurang terjemahannya. Dzalika Isa huwa nabi, huwa rasul, huwa ibnu Maryam. Hurufiah. Dia ikut kepada seni penulisan saja. Ya. Dia tak ada kaidah dalam bahasa Arab. Jika ada baris mesti ada titik. Jika tak ada baris tak ada titik. Tak ada kaidah itu. Itu seni penulisan, maknanya jika kita gunakan font yang sama dengan Mushaf Al-Quran Madinah dalam komputer, maka dia tak ada titik di akhir. Oke. Tadi kita sebutkan bahwa perkataan huwa, hiya, boleh digunakan untuk Allah, perkataan huwa, boleh digunakan untuk manusia, boleh digunakan untuk benda. Ya. Boleh digunakan untuk it. Jika kita tulis sebagai contoh, misalnya, ini adalah Masjid Nabi. Ini adalah Masjid Nabi. Ia adalah masjid yang besar. Ia adalah sebuah masjid besar. Ia adalah masjid yang cantik.
Oke. Kita tengok terjemahnya. Maaf, kita tengok bahasa Melayunya. Ini adalah Masjid Nabi. Ia adalah sebuah masjid yang besar. Ia adalah sebuah masjid yang cantik. Agak-agak dari ungkapan ini, apa perkataan yang tak tahu bahasa Arabnya? Semua tahu? Semua? Hah? Kabir besar? Besar kabir? Jamil udah selesai. Kemudian dalam bahasa Arab selalunya tak diperlukan perkataan adalah, tak perlu dikatakan adalah, tak perlu perkataan sebuah, tak perlu perkataan adalah, tak perlu perkataan yang. Dalam terjemahan ada perkataan yang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Mengasihani. Ada yang, ada tambahan yang. Dalam bahasa Arab selalunya tidak diperlukan perkataan adalah, tidak diperlukan perkataan sebuah, tidak diperlukan perkataan yang. Maka ini adalah Masjid Nabi. Apa bahasa Arabnya? Hadza Masjid An-Nabi, betul. Ia adalah sebuah masjid yang besar. Huwa Masjid Kabir. Ia adalah masjid yang cantik. Huwa Masjid Jamil. Betul? Betul. Hadza Masjid An-Nabi. Ia adalah sebuah masjid yang besar. Huwa Masjidun Kabir. Huwa Masjidun Jamil. Oke, kenapa kita gunakan hadza? Mana satu yang maskilin? Masjid, betul. Hadza Masjid. Hadza Masjid An-Nabi. Hadza Masjidun Nabi. Ia adalah masjid yang besar. Huwa masjidun. Huwa masjidun kabir. Huwa masjidun jamil. Di sini adalah lebih sebab the prophet. Sebab nabinya adalah nabi yang tertentu, yaitu Nabi Muhammad. Maka ada alif lam. The prophet. Okey. Terakhir, ini adalah, ini adalah lembu betina. Ini adalah lembu betina. Apa lembu betina bahasa Arabnya? Baqarah. Betul? Ini, maaf. Ia adalah seekor lembu betina yang besar. Ia adalah lembu betina Bani Israel.
Oke. Ini adalah lembu betina. Ia adalah seekor lembu betina yang besar. Ia adalah lembu betina Bani Israel. Dari ungkapan ini ada apa-apa perkataan yang tak faham? Mudah semua. Oke. Tuh. Apa yang menjadi objek utama dalam ayat ini? Lembu betina. So, lembu betina bahasa Arabnya adalah Baqarah, maskulin ke feminin? Feminin. Maka untuk ini kita akan gunakan hadhihi. Hadhihi. Kita tak perlu perkataan adalah dalam bahasa Arab dan tak perlu perkataan betina. Tambahkan je tak marbutah. Tak marbutah dan menunjukkan feminin. Hadhihi baqarah. Dalam bahasa Arab, ianya diungkapkan dengan dua perkataan. Hadhihi baqarah. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan 4 perkataan. Ini adalah, boleh jadi 5, ini adalah seekor lembu betina. Okay. Ia adalah hiya. Kenapa guna hiya? Feminin. Hiya adalah, tak perlu adalah. Seekor, tak perlu ada perkataan seekor. Lembu betina. Baqarah. Baqarah. Okey. Baqarah, feminin. Sifat yang kita berikan untuk feminin juga mesti feminin. Mesti feminin. Tadi masjid kabir, baqarah kabirah. Baqarah kabirah. Hiya baqaratun kabiratun. Hiya baqarah kabirah. Ia adalah lembu betina Bani Israel. Ia Baqarah. Baqarah Bani Israel. Baqaratu Bani Israel. Bani Israel. Okey. Ia hazihi baqarah. Hiya baqaratun kabirah. Hiya baqaratu Bani Israel. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. Okey semua? Maju. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Okey, ada soalan puan? Boleh saya tanya? Yang Boleh? apa yang tambah alif lam tu untuk tertentu kan? Betul? Jadi ini kalau uh, ya, um, apa ni, macam mana tadi yang Masjid Nabi tu tak ada pula tambah alif lam. Ada tambahan alif lam pada perkataan Nabi? Oh, Masjidil Nabi. Alif lam tu ditambah sebab tertentu Nabi Muhammad SAW. Begitu macam tu ya? Betul? Ya. Okey. Kalau yang lembu betina ni pun patutnya Bakaratul Kabirah. Okay. Lembu tertentu yang kita bicarakan tu ke macam mana? Saya tak faham Ustaz. Okey. Ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa apa namanya? ke dalam bahasa Inggeris, maka dia tidak akan menggunakan the. Contohnya mungkin a female cow. Ya. Boleh kita tambahkan alif lam jika kita tukar perkataan ini kepada the. Itu bergantung kepada konteks ayat yang kita nak sebutkan. Ada alif lam ataupun tidak, ayatnya akan tetap betul dalam bahasa Arab. Ya. Tapi kerana tadi kita nak sebutkan perkataan seekor artinya bukan perkataan khasnya ada pada ini. Perkataan khasnya ada perkataan ini, sedangkan seekor lembu betina kita jadikan sebagai keterangan, maka tak perlu ditambahkan alif lam.
Jika nak tambahkan alif lam, maka dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan maksud the. Dua-dua ayatnya boleh. Hazihi al-Baqarah. Hazihi al-Baqarah. Hiya Baqarah kabirah. Boleh diberikan alif lam. So, tak ada isu di situ. Tapi kenapa tidak? Kerana kita nak memberikan kesan makna seekor. Okey. Kita kembali kepada pembahasan utama. Huwa dengan hiya. Di sini tentunya jika kita dah faham tadi, ini adalah contoh-contoh yang sangat mudah. Ada huwa, ada hiya. Boleh ikuti saya. Huwa Muhammad. Huwa Musa. Huwa Isa. Huwa Rasulullah. Huwa Abdullah. Okey, semua faham maksud itu? Contoh di sini, hiya Maryam. Hiya Ummu Musa. Hiya Ummu Isa. Hiya Mu'minah. Hiya Muslimah. Pada semua contoh ini perkataan huwa digunakan untuk manusia. Huwa dengan hiya digunakan untuk manusia. Okey. Sekarang kita gabungkan antara huwa dengan haza, hiya dengan hazihi. Okey, boleh ikuti saya. Haza Muhammad huwa Rasulullah. Haza Musa huwa Rasulun Amin. Okey. Haza Musa huwa Rasulun Amin. Hazihi Maryam hiya Ummu Isa. Hazihi Ummu Musa hiya muslimatun salihah. Okey, kita faham makna yang pertama. Hadza Muhammad, ini adalah Muhammad. Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Dia adalah seorang Rasulullah. Hadza Musa, ini adalah Musa. Huwa Rasulun Amin. Dia adalah seorang Rasul yang amanah. Dia adalah seorang Rasul yang terpercaya. Amin bermaksud orang yang amanah. Amin bermaksud orang yang terpercaya. Hazihi Maryam, ini Maryam. Hiya Ummu Isa. Dia adalah ibunda kepada Nabi Isa. Hazihi Ummu Musa. Ini adalah ibunda kepada Nabi Musa. Hiya muslimatun salihah. Dia adalah seorang perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Salihah bermaksud salihah dalam bahasa Melayu atau baik. Okey. Ini beberapa contoh perkataan huwa di dalam Al-Quran. Kebanyakan perkataan huwa dalam Al-Quran digunakan untuk Allah. Kebanyakan perkataan huwa di dalam Al-Quran digunakan untuk Allah. Okey, contoh yang pertama tadi, Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allah ahad. Apa maksud perkataan qul? Katakan huwa, dia, Allah ahad, satu. Okey. Contoh yang kedua, qul inna hudallahi huwal huda. Apa maksud qul? Katakanlah inna, sesungguhnya hudallah,
Petunjuk Allah. Huwa, ia adalah al-huda. The petunjuk. Al-huda, spesifik. Sesungguhnya petunjuk Allah, dialah petunjuk. Ya. Yang mana satu? Say, sesungguhnya, indeed, hudallah, Allah's guidance is the guidance. Petunjuk Allah dialah petunjuk yang sebenar. Okay. Huwa digunakan untuk petunjuk Allah. Okay. Ayat yang ketiga, wa huwas samiul alim. Wa dan huwa dia di sini maksudnya Allah as-sami yang maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Okey. Contoh yang lain, la ilaha illahu. Tiada Tuhan illa selain dia. Ya. Dalam apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang sentiasa mentadbir. Okey. Tahu dalam ayat yang lain, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang maha pemurah, maha mengasihani. Okey. Sami itu dia ada alif lam. So, does that mean it's specific? Betul. Spesifik sifat ini pada Allah. The same as huwa. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Betul. Alif lam tersebut. So alif lam menunjukkan sesuatu yang khas. Maka ia pada ayat ini, pada sebagian ayat yang lain, perkataan sami tidak disebutkan alif lam kerana sahaja nak sebutkan sifat. Tapi di sini nak menunjukkan bahawa dia adalah nama Allah, dia adalah sifat Allah. Okey. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dia yang ada alif lam. Nama ada alif lam, sedangkan sifat boleh dibuang alif lamnya. Okey. Ini huwa. Okey. Selepas kita tahu perkataan huwa dan hiya, kita akan berpindah kepada kata ganti nama yang lain. Yang pertama, selepas huwa dan hiya adalah ana. Ana. Ana bermaksud saya, bermaksud aku. Ana. Okey. Dalam Al-Quran selalunya perkataan ana ditulis dan ditambahkan ada kosong di atas. Perkataan ana selalunya di dalam Al-Quran ditulis dan ditambahkan zero di atas alif untuk menunjukkan bahawa alif tidak dibaca panjang. Perkataan ana dalam bahasa Arab dibaca pendek meskipun ada alif. Ana bermaksud saya. Ana Abdullah. Saya adalah Abdullah. Meskipun ada alif tapi ia dibaca pendek, maka dalam Al-Quran selalunya akan ditambahkan zero di atas alif untuk menunjukkan ia dibaca pendek. Ana bermaksud saya. Ana bermaksud aku. Dan ia boleh digunakan untuk maskulin atau feminin, sama. Berarti Abdullah akan mengatakan, ana Abdullah. Maryam pun akan mengatakan, ana Maryam. Ana boleh digunakan untuk lelaki, boleh digunakan untuk perempuan. Ana. Ustaz, boleh saya tanya? Boleh, Puan?
boleh tak Ustaz jelaskan penggunaan hamzah di atas alif tu? Saya tak berapa faham lah kenapa ada Okey. setengah ada hamzah, ada setengah tak ada. Penggunaan hamzah di atas Dalam Al-Quran. alif, di atas alif, jika ada huruf hamzah seperti ini, jika di atas alif ada huruf hamzah, saya akan tulis di bawah ni. Jika di atas alif ada huruf hamzah, maka dia adalah huruf alif yang mesti ada baris, mesti ada bunyi. Jika ada alif di atasnya huruf hamzah, maka ia akan berbunyi A, seperti pada perkataan Ahmad, ataupun perkataan U. Seperti kalau dalam penggunaan bahasa Melayu ustaz, tapi ustaz tak ada perkataan itu dalam Al-Quran. Contoh perkataan U adalah umara. U. A dengan U. Jika kita jumpai ada hamzah di bawah alif, maka ia dah mesti berbaris I. A, U, I. Mesti ada hamzahnya. A, U, I. Untuk A dengan U, hamzah di atas alif. Untuk I, hamzah di bawah alif, seperti pada perkataan Islam. Islam. Ini dinamakan sebagai hamzah qata'. Hamzah qata', nama susah, supaya nama dia hamzah al-qata'. Hamzatul qat'i. Bermaksud hamzah yang mesti berbaris. Hamzah yang mesti berbaris. A, U, I. Bunyinya bunyi. Panjang pendek dia perkara yang lain nanti. Ya. Selalunya baca pendek, tapi mesti ada bunyi. A, U atau I. Itu dinamakan hamzatul qata'. Jenis hamzah yang kedua adalah hamzah wasal, hamzatul wasal. Ini nanti saya tarik lagi ke bawah. Okey. Sekarang kita ada perkataan, misalnya ini huruf alif tanpa ada hamzah padanya. Jika alif tiada hamzah padanya, di dalam Al-Quran selalunya ditambahkan huruf shad kecil. Ya. Huruf shad. Di atas huruf alif ada huruf shad. Jika kita zoom in, dia adalah huruf shad. Ini jika kita besarkan, dia itu macam tu. Huruf shad. Dia dinamakan sebagai hamzatul wasli. Hamzah wasal, hamzah al-wasli. Maka huruf shad itu adalah diambil dari perkataan wasl, huruf shad di tengah ini, dipotong, letak di atas alif itu. Dinamakan hamzah wasal. Hamzah wasal misalnya ada pada perkataan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia dinamakan hamzah wasal. Maksudnya, apabila kita baca pada permulaan bacaan, maka dia akan dibaca sama ada kita baca I atau U atau A. Kadang A, kadang I, kadang U. Macam mana kita tahu? Belajar. Ya? Okey. Nanti kita akan pelajari. Okey. Ihdina. Ini kita baca ihdina.
Jika kita baca sambung dengan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop, berhenti. Kemudian kita baca ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jika kita sambung dengan bacaannya dengan huruf sebelumnya, dengan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf terakhir dari ayat sebelumnya adalah huruf nun yang berbaris dhammah, nu. Maka jika kita baca sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dia terus masuk ke sini. So, hamzahnya hilang. Hamzahnya tidak dibaca. Ini pembahasannya tentu ada dalam pembahasan tajwid. Dia asasnya pembahasan bahasa Arab. Pembahasan bahasa Arab yang kemudian diperincikan bagi kita dalam kelas tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Adapun bila masa dia dibaca jika huruf yang ketiga i. Ihdina. Oke. Dia dibaca i jika huruf yang ketiga adalah baris bawah. Dia akan dibaca u. Ini hamzah wasal. Saya tulis hamzah wasal, ada huruf sodnya di atas. Oke. Ini ada perkataan hamzah wasal, kemudian huruf nun, sod, ro. Huruf ketiga adalah huruf sod. Huruf sod baris atas, baris dhammah, maka jika kita baca u. Unsuru. Baris u. U baris dhammah. Unsuru. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, hamzah wasal. Huruf yang ketiga adalah fathah. Huruf yang ketiga fathah, dia sama macam yang di atas, akan jadi baris bawah juga. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu bila masa yang dibaca adalah pada perkataan yang ada alif lam. Ini hamzah wasal. Oke, macam mana baca ayat ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berikan baris a. Itu ada i, u, a. A bila masa dibaca a pada alif lam. Ar-Rahman, Al-Qari'ah. Ini dia i, memang sudah pasangannya nih. Ini dua dibaca i, ini satu dibaca u, ini satu dibaca a. Yang a hanya pada alif lam. Al-Qari'ah, Ar-Rahman, Alhamdulillah. Oke. Sedangkan yang lain dibaca situ. Oke, itu hamzah. Maka jika kita tengok balik tadi, hamzah mesti akan dibaca sama ada diletak di tengah ke, di permulaan ke, ada di tengah, hamzah tetap dibaca. Artinya jika ditambahkan di sini ditambahkan perkataan wa, maka wa Ahmad. Wa Ahmad. Sedangkan yang ini, yang lain, jika ditambahkan wa suruh, dia akan terus masuk kepada
nun. Alifnya akan hilang. Itu perbedaan antara hamzah dengan tiada hamzah. Dalam Al-Quran, berarti kita sudah tak perlu pening sebab Al-Quran yang biasa kita gunakan ditulis hamzah. Kecuali jika kita gunakan Al-Quran yang dicetak di negeri-negeri yang lain, Al-Quran yang dicetak di Indonesia tidak ada hamzah. Al-Quran yang di Turki dulu juga tidak ada hamzah. Al-Quran yang dicetak di Madinah pada masa kita sekarang ni ditulis dengan hamzah pada hamzah qata. Okey. Ini ana. Ana bermaksud saya, maka boleh digunakan untuk maskulin, untuk feminin. Okey. Ana Muhammad, ana Musa, ana Isa, ana Rasulullah, ana Abdullah, ana Maryam, ana Ummu Musa, ana Ummu Isa, ana Mu'minah, ana Muslimah. Untuk maskulin guna ana, untuk feminin juga guna perkataan ana. Okey, ini mudah. Kemudian kita akan masuk pada contoh yang ketiga, itu perkataan anta dengan anti. Anta dengan anti. Okey, anta. Anta dengan anti. Anta dengan anti. Keduanya bermaksud kamu. Anta bermaksud you. Anti juga bermaksud kamu. Kamu, engkau, anda. Ya. Dia sama dalam bahasa Arab, kamu ke, engkau ke, anda ke, awak ke. Dalam bahasa Arab sama. Dalam bahasa Arab dia adalah dalam bahasa Arab sama. Kamu, engkau, anda, awak. Dalam bahasa Melayu berbeza. Kita tidak kepada semua orang gunakan perkataan kamu, engkau, anda, awak. Dalam bahasa Arab sama. Jika kita berbicara kepada Muhammad, kita akan menggunakan perkataan anta Muhammad. Jika kita berbicara kepada Allah, kita menggunakan perkataan yang sama, anta Allah. Jika kita berbicara kepada budak-budak sama, anta sama. Anta dalam bahasa Arab untuk semua. Dalam bahasa Melayu ada kasta dia, ada tingkatan dia. Dalam bahasa Arab sama. Anta. Anti, kamu digunakan untuk perempuan. Tapi tidak ada dalam Al-Quran. Artinya kita hanya belajar untuk tahu, bukan untuk pelajari dalam Al-Quran. Sebab tidak disebutkan penggunaan perkataan itu di dalam Al-Quran. Okey. Anta Muhammad. Anti Maryam. Anta Musa. Anti Ummu Musa. Anta Isa. Anti Ummu Isa. Anta Rasulullah. Anti Mu'minah. Anta Abdullah. Anti Muslimah. Anta dengan anti bermaksud kamu, engkau. Okey, ini beberapa contoh dari ayat Al-Quran. Perkataan ana dan anta. Perkataan ana dan anta. Okey, contoh yang pertama ini dari kisah Nabi Yusuf. Dari kisah Nabi Yusuf. Perbualan ini kita akan jumpai dalam akhir kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah berjumpa dengan adiknya. Dan sudah memperkenalkan kepada abang-abangnya yang semula tak tahu bahwa dia adalah Yusuf dengan mengatakan, saya Yusuf.
aku adalah Yusuf dan ini adik saya. Qal, dia berkata, perkataan qal bermaksud dia berkata, ana Yusuf. Apa maksud ana Yusuf? Saya adalah Yusuf. Saya adalah Yusuf. Wa hadza, ini, wa hadza akhi, my brother. And this is my brother. Ini saudara lelaki saya. Wa hadza akhi. Okay. Itu ana. Ana selalunya ada bulat di atasnya untuk membantu kita untuk membacanya tidak panjang. Kemudian contohnya kedua, ini ada dalam surah Toha. Dalam surah Toha, Allah berkata kepada Nabi Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Innani anallah. Innani bermaksud sesungguhnya aku. Innani sesungguhnya aku. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Okey. Itu dalam kisah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Kemudian ini kita ucapkan kepada Allah, innaka antal alimul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, engkau. Dalam bahasa Arab ada pengulangan macam ini. Dalam bahasa Arab biasa ada pengulangan. Fungsi dari pengulangan adalah untuk menegaskan innaka, sesungguhnya engkau. Anta, engkau adalah al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Ada perkataan anta yang digunakan untuk Allah. Okey. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, maha mengetahui. Anta pada ayat ini juga digunakan untuk Allah. Kemudian contoh yang terakhir, ini ada pada ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya. Faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau maulana, engkau penolong kami. Engkau penolong kami. Okay. Anta maulana. Okey, ini anta. Ana bermaksud aku, anta bermaksud engkau. Dalam bahasa Arab ada perkataan anti yang bermaksud engkau, tapi tiada dalam Al-Quran. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada apa-apa soalan? So, apa yang tadi kita pelajari intinya adalah perkataan huwa, hiya, ana dengan anta. Huwa, hiya, ana, anta. Perkataan huwa bermaksud he atau it. Perkataan hiya bermaksud she atau it. Perkataan ana bermaksud saya, I. Perkataan anta bermaksud you. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang boleh kita kupas dalam majlis ilmu kita di pagi hari ini. Yang dalam Zoom meeting ada apa-apa soalan? Okey. Jika tiada, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan.